العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك علما لدني ومشربا صافي هانيا وهاب يا غني. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رب يسر ولا تعسر وتم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi pertama-tama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan iradat kudrat Allah Subhanahu wa taala mampu lagi kita hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita ni beriman penuh dengan Allah. Ada orang Allah taala hidupkan dia di muka bumi Tuhan, berpijak di bumi Tuhan, berteduh di bawah langit Tuhan, tupai sedup udara Tuhan, tetapi tidak iktiraf Allah taala sebagai Tuhan dia. Kita Allah taala wi iman, wi Islam dalam dada ni sebesar-besar nikmat yang kita boleh. Kalulah Allah taala tidak beri nikmat lain pun Tuhan wi nikmat ni sopong alhamdulillah dah. Pitih tak ada, rumah tak ada, bini tak ada, anak tak ada, tapi Tuhan wi iman dan Islam dalam dada kita, maka kita kena sabar sebentar, lepas pada mati sikit kita akan suka selama-lamanya. Manakala ada orang Allah Ta'ala beri nikmat lain, harta ada, rumah ada, kenderaan ada, tetapi Tuhan tak beri nikmat iman dengan Islam dalam dada, maka dia boleh suka hilang, ketawa dengan anak bini dia 40 tahun, 70 tahun, lepas pada tu, lepas pada cabut nyawa pun sikit je sudah dia bertemu rabulah, duduk dalam seksa menderita selama-lamanya. Maka kita kena puji Tuhan, terima kasih Tuhan kerana beri iman dan Islam dalam dada kita. Bukanlah iman dan Islam dalam dada hak kita beri kita ini nak suruh kita jadi rasa sombong, nak suruh jadi kita rasa takabur, nak suruh jadi kata orang boy. Nah, ada orang ni tengok kau orang kafir tu pakai duk jelek apa cerah, beci apa cerah kau orang kafir, buat apa tak rasa kata dia pun kalau ikut eranya nak juga iman dan Islam, tetapi dia tak tahu kita tugas kita ni. Kalulah Tuhan takdir kita lahir daripada perut seorang Yahudi, lagu mana kita tak pernah kenal Islam, hari-hari duk tembak orang Palestin lagu tu ya kerja kita, maka kita tak kenal Islam lagu mana. Tunggu masa ya kita nak jadi bahan bakar api neraka Tuhan. Tetapi Tuhan dengan kita tidak bayar, kita tak pernah beri Tuhan pitih kau berapa dia ketika ala zuriyat, tetapi Tuhan lahirkan kita daripada mak ayah yang beriman dengan Tuhan. Rezeki weh. Jangan ada orang apa boleh iman, boleh Islam rasa rasa sombong, rasa bersih diri, orang lain tu jahat belaka dia ya. Kena minta hidayah juga kepada orang lain. Minta petunjuk juga sebagaimana Allah Ta'ala wi iman kepada kita, biar ada perasaan nak suruh orang lain pun boleh juga nikmat ni. Ni tugas kita ni. Nabi Muhammad pesan dah kepada umat dia biar ada perasaan lagu tu. Kita boleh beriman alhamdulillah, biar ada perasaan orang pun nak suruh jadi beriman juga supaya kita. Jangan buat rasa sombong, jangan buat rasa mangguk, jangan buat rasa gapo. Terima kasih ke Tuhan. Kerana apa? Kerana satu nikmat kalau kita tak bersyukur, rasa hebat, rasa sombong pula, tak lambat. Tak lambat banget takut Tuhannya cabut gak Allah Rabbi ni.
Iman duk dalam dada. Apa pedah harta berkoya-koya? Apa pedah tanah bereka-eka? Apa pedah pengaruh begitu banyak? Iman Islam tu cabut, nak kata lagu mana? Besar nikmat iman dan nikmat Islam ni. Hak tu paling besar sekali katanya ulama ni. Maka apabila kita rasa nikmat iman dan nikmat Islam ni satu benda besar. Rasa ni, oi hamba ni. Hak ni hamba cagah, hak ni lah nak temu Tuhan. Kalau tak ada iman, tak ada Islam, berjuruhlah setara mana. Sedekah semacam kawan ni. Buat kebajikan semacam, tolong orang, tak buat kena ke orang. Cara kok binatang, macam-macam kita tengok orang kafir. Dok cara kok binatang terjun bangunan punya pergi selamat, kucing pe patah kaki punya pergi tolong Kebajikan tiap-tiap hari buat. Tetapi tak ada iman dalam dada. Tuhan tengok kok perbuatan dia. Jadi dalam Al-Quran kata habaan mansura, debu yang diterbang oleh angin. Kerana iman-iman ini bekah kepada amalan kita. Ni bekah. Kita kan nak beli barang bawa bekah. Tak ada orang pergi pasar unjing-unjing raya beli kek pergi tangan, beli goni pergi tangan dok sebentar berkorban hanya habis ni. Ya kena ada bekah. Maka pahala kita ni lekat ni kerana ada bekah dia. Bekah tu dipanggil iman. Maka nak letak pahala dok semaya, pahala baca Quran, pahala berjuruh, pahala tutup aurat, pahala goni atas bekas iman tu. Maka orang kafir ni dia tak ada bekas tu. Maka pakai letak berah lagu tu, mari dia angin, terbang dia angin, tak ada apa di sisi Tuhan. Maka sekalipun dia jadi baik, tetapi tak ada nilai di sisi Tuhan. Ni modal besar ni. Modal besar kita nak nego dengan Tuhan. Syarat pertama iman dengan Islam. Iman kena ada dalam dada, Islam kena ada di anggota kita. Kalau kita kata orang Islam, mana tanda di anggota demo? Semaya-semaya ke tak semaya? Sudah, anggota duk mana Islam demo? Beriman dah, beriman hamba percaya ke Tuhan. Benda-benda tu, benda-benda tak hukum hamba tak rela. Mana hamba fikir kata tak ada selisih 44 malaikat mikir benda lagu tu. Tapi Islam demo ada ke tak? Kadang-kadang tak ada pula. Puasa pun duk, zakat pun duk, ke Mekah pun duk. Sudah. Pas demo kata demo orang beriman. Nya pisah iman dengan Islam. Iman dengan Islam tak boleh cerah tangga. Tak ada istilah kata hamba ni beriman tapi hamba tak si Islam. Kafir juga. Hamba nak Islam tapi hamba tak si beriman. Jadi kafir juga. Tak boleh. Dia macam kereta. Kalau orang tanya kereta ni dia ada dua benda. Body so, engine so. Kalau kita pergi kedai kereta, pergi beli body saja, awak klik. Lepas tu nak klik lagu mana Pak Cik? Hamba nak beli body saja kereta. Pas lagu mana nak gerak? Hamba nak beli body saja. Nak tolak siapa ke rumah? Nak siapa? Ada seorang tu mari kedai kereta nak beli enjin saja. Nak start lagu mana, nak golek tayar lagu mana, naik atas enjin. Berapilah punggung, rupanya kepanasan. Maka benda lagu tu iman dengan Islam, kereta dengan enjin. Maka apabila sebut kereta, maka dia ada body dengan enjin. Apabila maksud orang Islam, dia ada Islam dengan iman selalu. Tak boleh nak cerah tangga, tak boleh. Barang lazim melazimi. Cabut honi tak boleh pakai juga. Cabut honi pun tak boleh pakai juga. Maka kita ni kena jaga dua benda dalam diri kita, iman dengan Islam. Hak ni kita duduklah di mana-mana pun di bumi Tuhan pun kita kena lepas benda lagu ni. Maka apabila kita rasa iman dan Islam tu nikmat yang sangat besar, maka kita mari perasaan nak jagalah. Orang kalau beli kereta baru comel dah pula. Sini kereta jari orang tengok book lah. Speedboat lah kita kata. Speedboat Allah comelnya lah. Apabila speedboat harga mahal tu gak. Ada orang tak kosi-kosi. Sahur-sahur pun tak bubuk. Hanya hanyut rata lah jawapannya. Enjin tak pernah servis. Kobai bukan saya barang lagu tu. Hak tu panggil nak kobai lagu tu. Maka barang apabila kita saya, kita akan mikir lagu mana nak cara ke dia. Nak servis enjin, bubuh minyak, goni, gapo apa semua ni. Sebab apa? Sebab kita saya benda tu. Maka apabila iman kita rasa saya, iman hok dalam dada hamba ni bernilainya di sisi Tuhan dan bernilai hamba rasa hok ni hamba nak pegang hok ni dah. Kalau tak ada hok ni tak usah buatlah. Buatlah gapo-gapo pun Tuhan tu akan tengok kita.
Maka apabila kita rasa tu benda tu bernilai, kita rasa nak baiki, rasa nak cara, rasa nak sebih, rasa nak gapo. Maka lagu mana kita nak sebih iman dengan Islam hok duk dalam dada kita. Nak cara ke dia. Kalau kereta, kalau gapo kita reti cara bahasa, kalau rumah kita buat pos gitu nah. Kalau buh kereta mudah tak kena hujan, tak jadi punah gapo. Tetapi iman kita nak buat lagu mana? Nak buh payung. Nak bubuh gapo dia? Nak bubuh dengan plastik. Kau nak buat lagu mana? Iman dengan Islam kita nak jaga lagu mana? Rasulullah pernah sebut kepada sahabat dia, katanya Rasulullah, sesungguhnya hati itu akan berkarat. Inna qalba la tasda. Sesungguhnya hati-hati kita, hok ada iman ni lama-lama dia jadi karat juga rupanya. Kita ingat bahasa besi ya karat kena air masing. Tak. Iman kita pun ada karat dia juga. Maka Rasulullah kata iman hati kita ni lama-lama dia akan jadi berkarat. Karat dia banyak benda lah karat dia. Dunia, maksiat. Dia jadi karat lama-lama. Dek karat kan. Supaya enjing tak cakap tarik putus tali tak hidup dah. Karat barat belakang nak lagu mana? Enjing pun tak boleh hidup. Maka hati kalau dia berkarat, marilah tok lebar dewa sayap labuh, mari daripada langit kau, keceklah nasihatlah, tak serah langsung. Tak ada rasa sikit Allah deh kalau aku nak buat juga benda baik hok kawan tu royak weh serah nak ikut weh, tak ada rasa langsung. Ni hati dia mati ni masalah katanya ulama. Ni karat tebal. Ya atas orang lah. Ada karat tebal, ada karat kasar, ada karat halus, ada tu putus dah Putus dah kau tak sudah start, tak sudah buat gapo lah dia putus. Maka apabila benda tu berkarat, maka dia halal kita daripada nak buat kebaikan dan bercita-cita nak jadi baik. Ada orang hidup atas muka dunia tak pernah cita-cita nak taat Tuhan. Tak pernah cita-cita yang hamba nak buat belaka hak Tuhan suruh. Ada juga. Hidup sehidup-hidupnya. Tak ada pernah cita nak jadi baik, nak tinggal maksiat kau gapo dia tak ada pernah. Karat lekung lah tu. Apabila karat lagu tu payah nak dengar terima nasihat. Payah nak jadi juru. Bukan kata payah kalau hak berat lagi nya lawan dah pula. Bukan kata tak terima perih-perih, nya lawan dah pula kebaikan. Orang duduk atas balasuh. Musik balasuh. Beci pula kat orang balasuh. Orang balasuh tak curi telur itik dia. Tak ada buat kerja apa dia, tapi jadi kebeci. Ni tahap dewa dah tu. Tahap dewa. Hak mula-mula tak suka kebaikan. Tak apalah, dia mau nak buat dah lagu ni, hamba tak sih. Hak tu perikat karat tak tebal lah mana. Hak perikat berat dah lah dia tak buat baik. Nya beci pula orang buat baik. Orang mengajar, orang bergapo dia tak sedap dengar weh hamba. Dok kata kat hamba. Kata ke dia dah pula. Ya orang mengajar ni dia kata kepada manusia, dia tak cara kok kambing. Nak suruh baruh kok kambing. Kambing bukan mukallaf, bukan ada dosa, bukan ada pahala. Maka semua orang dok mengajar, semua kena atas kepala manusia berlaku. Dok mengajar dok kata kok orang. Weh lu. Pas dok kata kok kipas. Kok kereta, kok speedboat. Benda tu bukan masuk syurga neraka. Memang kena atas kepala manusia sungguh betul lah kata dia nya. Tapi apa dia mau serah hati? Ya serah ni kalau orang sakit ya serah makan ubat. Kalau orang tak ada gapo dia tak serah gapo. Orang kalau sihat makan dia tak ada masalah apa. Tapi kalau makan serah dia mau demam tu kali. Ya lawan dah tu lawan dengan tubuh. Ya kita kalau dengar nasihat orang serah jolo dah tu kita sakit dah tu. Kalau kita tak sakit tak ada masalah. Makan gelup. Air kosong serah pahit. Air milu bing rasa pahit. Apa rasa lagu tu? Air milu amo kacang manis leting dah kata rasa pahit. Dia mau sakit dah tu. Lidah dia mau jadi pahit lagu tu. Gitu juga hati kita. Dia karat, dia sakit, dia jadi masalah selalu. Kalau hati dia molek ini Allah, royaklah gajah rimah nak ikut selalu. Mudah ni jadi. Mari balasuh jadi nak mari balasuh. Ada orang mengajar. Ada orang mengajar. Mari. Jadi rengeng selalu buat apa? Ya tak sakit dah tu. Ya kalau orang dah sakit ya banyak songe tu panggil. Banyak songe, banyak alasan selalu. Kita buatlah sebaik mungkin pun tak berkenan semacam di jiwa dia. Tak kena semacam kata. Jadi berduri semacam di hati dia. Buat apa? Hati sakit.
Katanya ulama, bukan diobat tu pahit sebenarnya, dituai tu sakit sebenarnya. Nah, kalau dia sakit, kacalah semanis obat pun akan rasa pahit. Bukan salah diobat tu, salah dituai hok terima tu. Maka apabila lagu tu katanya Nabi, hati ni ada waktu dia jadi karat, jadi sakit, jadi tebal. Maka sahabat faham tu Nabi kecek gapo dia, bukan kata karat hok macam kita faham karat besi ni. Maka hati apabila dia berkarat, masalah selalu. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau hati hamba berkarat, hamba nak buat lagu mana ya Rasulullah? Tanya selalu, mungkin Rasulullah ada lagi depan mata. Maka katanya Nabi, kalau hati hamba berkarat, hamba nak buat lagu mana ya Rasulullah? Kalau hamba demam, hamba reti cara bahasa dia, pergi hospital kau, pergi jumpa tok bomo kau, pergi gapo dia, hamba boleh ubat lah, hok zahir hamba. Kalau hamba sakit mata, pergi jumpa tok bomo mata, kalau sakit gigi, pergi jumpa tok bomo gigi. Tapi hati ni bukan kata nyakit hati, nyakit demam kuning kau apa dia. Dak. Ni makna maknawi dia panggil. Hati dan perasaan pegangan itu jadi masalah. Katanya sahabat, apa hamba nak buat lagu mana ya Rasulullah apabila hati hamba ni berkarat? Katanya Rasulullah gini, aksiru min qauli la ilaha illallah. Banyak-banyak ke sebut kalimah la ilaha illallah. Obat pertama, apabila hati tu jadi kerah, mulut tu jangan berat nak sebut nama Allah. Memanglah kita nampak nak sebut la ilaha illallah, ajar sebut derah sekali. Bila nak sebut derah, seorang tak sebut lala dah. Tanya orang panggil mengatik. Kita curi ni. Curi masa pada masa tu. Kalau duk saja mengatik derahnya, dia suka dia orang. Bapa duk atas wakah duk la ilaha illallah suka. Tapi kalau mengatik, lah ni ngatik pun malah. Oh ya juk ngatik. Ngatik gapo kan? Ngatik wak gapo dia? Mungkin nak tak lebar nak makan nasi pa ceroh kata. Tak genak lagi nasi di rumah dia. Nak makan pa kedarah kata. Orang duk tengah hok tengah duk cerita matinya suruh mari duk ngatik pula. Nah, ulama dulu nak ajak ngatik peri-peri, tobat lelah tak mari pun ni. Lagu mana nak suruh pok ni mengatik? Nabi Muhammad suruh banyak sebut, bukan kata suruh sebut deh. Nabi tak suruh sebut kalimah la ilaha illallah. Nabi kata aksiru, banyak sebut. Bukan kata sebut saja, sebut banyak. Banyak macam mana? Katanya ulama. Nabi kata banyak kan? Sebut kalimah la ilaha illallah paling kurang 1000 kali sehari. Baru pecah habis karat dalam hati tu. Kita ni kalau tak ada karat, duduk New York, bukan kata duduk Pasir Panjang, duduk New York tak ugah pun kita. Wali Tuhan ni apabila hati dia bersih ni, duduk maksiat keliling pun tak ada masalah, tak ugah pun dia. Dia tetap jadi hamba Tuhan. Maksiat tadi. Tengok Nabi Muhammad, sore-sore dia kolek. Orang kafir tak tahu maksiat zaman dulu. Telanjang kita kata berat pada sini lagi. Dok tawah di Kaabah tu tak pakai selah pun. Berzina tak sedok kira. Minum arak tak sedok kira, tapi orang ada hati bersih tengok. Sore-sore dia bawa agama Tuhan ni. Kecek 2 3 4 orang. Tak kesal langsung pun maksiat. Bahkan apabila orang dia hati bersih, dia pula beri kesal kepada orang. Dia tak kecek, dia lalu orang tengok, oh masya-Allah. Jadi naik jadi tengok. Ni jalan tu, orang hati dia bersih tu. Sebab tu wali-wali Tuhan ni. Kalau kita dengar cerita ulama-ulama kita dulu kak, antaranya hok soho ngak Tok Guru Haji Dromel ni, panggil Tok Guru Haji Dromel wakah baru. Mengajar tasawuf soho lah. Mengajar tasawuf Tok Guru Haji Dromel ni. Nak kata dia ni hati dia tak tahu lagu mana. Dia duk ngajar atas balasoh. Orang zaman dulu belaga aja. Kelik bubuh ni. Lalu saja kok balasoh dia. Tengok dia duk mengajar, pekong ayat jerit gelepar depan dia selalu. Tak sedo Tok Guru. Dengar ya, bukan kata duduk selo dengar bawa ayat dak. Lalu saja. Tengok dia punya hati dia lagu mana tak tahu. Dia tak panggil kata nasihat demo, jangan duk belaga ayat. Wak zalim kok menata. Menata belaga kita pula. Dah kita ayat lagu tu. Lalu saja tanya dia mengajar, pekong ayat. Pakai duk kilik ayat sana nak pergi belaga ayat. Lalu saja dengar dia mengajar. Lalu kok surah.
pekung ayah pakai jerit wah ambo berhenti dah ambo tak sedar belagu ayah buat kerja ayah nyanyi kok menatai lagu ni. Oh tengok. Katanya anak murid dia kalau dia ngajar, misalnya kita dengar hari ni agak apa hari ni? Ini hari Senin ni. Hari Senin seminggu kita duk rasa lagi. Yang ngajar malam ni malam Senin, mek siapa minggu depan Senin tu duk rasa lagi. Duk ingat-ingat lagi, duk rang ke atas tekuk. Bukan masuk hatu. Ya ada rang juga ni masuk hatu kata. Nah, duk jadi rang. Jadi semaya pun dia kalau kecek bak khusyuk, duk ingat seminggu duk ingat kata-kata dia. Duk mai teriang-riang jadi Allah seminggu tengok. Ya kecek hari ni, seminggu dia punya tenaga dia. Tu orang hati bersih. Payah nak jumpa temu mata lah. Tu orang kalau dia hati siapa perikat bersih, bukan kata dia saja sehat, dia boleh menyihatkan orang pula. Ada orang sakit, daklah dia sakit, dia menyakit pula kat orang. Ha tu bunuh hayat. No, waktu bunuh hayat. Waktu kita lah ni guano-guano pisuh diri kita dulu, jangan sakit dulu. Jangan sakit dulu. Kita jaga. Kalau li musim Covid jaga masing-masing kau dia. Orang kena jaga tu. Dia menyakit goni kan. Duduk berak Kaabah jadi jahat lagi. Sungguh. Duduk dalam Kaabah jahat lagi. Kalau hati tu ada menyakit. Oh jangan. Duduk berak Kaabah tengok. Bro, eleh piti hamba 10 ya. Dia lagi. Pakai kain ihram pun dia lagi. Sungguh. Tak takut. Munggu sini ada masalah. Henjing tak bergerak selok dah kawan tu lama dah matinya. Katanya Imam Syafi'i, orang lagu tu mati sebelum mati dah. Patutnya mayat dah tu jalan. Ada orang tua mati tapi dia hidup lagi. Oh, lagu mana maksud dia? Tu tengok, tok kenali. Tua tinggal lama dah. Tapi orang naik atas balasuh sero-sero lagi dia ada. Ingat-ingat lagi nasihat dia. Ilmu-ilmu dia 100 orang duduk mengajar. Anak murid dia tak tahu berapa ribu orang. Tok guru saja. Pas dia mati dah. Siapa pahala berok orang ni selawat, orang ni berzikir kerana ilmu dia, siapa supaya dia duk buat-buat dah. Tapi ada orang hidup duk menyawa boh bunyi, tapi tak ada manfaat langsung. Supaya benda mati dah lebih pada putus kayu lagi. Putus kayu boleh juga cicir-cicir buat bakar kayu api, buat bakar sate, buat gapo. Hak ni lebih pada tahu tanah ko gitu orang kata. Berat. Manusia kalau dia sakit kat tahap tu saja nyanyo. Oh tu hati tu penting. Maka apabila nak sahabat dengar lagu tu katanya Nabi hati dia karak sudahlah. Jeng kowe habis selok kata. Bobohlah minyak petrol banyak mana pun dia stok go tu dia enjin tok motor tak ada selok aku mana. Maka apabila lagu tu katanya Nabi banyak ke sebut kalimah la ilaha illallah. Nah, lebih-lebih lagi kita kawasan ujian ni. Hang bagi tengok dah. No, biarlah orang lari dulu tapi dah nak buat nakil ya. Bukan kata nak tak salah halik kita sebab kita tak buat. Tapi nak kata ujian tempat kita tak sopo tempat hamba mungkin mudah sikit. Orang sini pahala banyak sikit apa ujian dia kasar lagi kalau kita nak cicir tu bagai balok jogoklah. Maka kalau orang tempat lain ngatik la ilaha illallah 100 sini kena 1000 ni. Tahap dia. Baru jolo, baru seru, baru rara. Orang dulu sorang ya. Kita tengok sejarah, nak tengok orang hati bersih ni setara mana. Cerita Wali Songo lagu mana? Wali Songo ni dia 9 orang. Songo ni bahasa Jawa 9 panggil. Wali Songo ni 9 orang. Bakpo 9 orang? Tok guru dia pesan, nak dakwah di tanah Jawa. Perkataan Jawa ni angka dia bersama dengan 9. Jin dia cari kira lah orang dulu. Maka kita nak 9 orang ya. Tengok. Pulau Jawa ni ada 1000, 14,000 pula, 7,000 ada orang duduk. Pula bukan rumah. Ada 14,000 pula, 7,000 ada penduduk. Pulau Jawa tu. Maka tok guru dia kata amun nak 9 orang. Tak seorang ramai-ramai. Wak nyusuh ya ramai-ramai jadi korohok pula. Mudah kalau 9 orang ni kalau kita sebut boleh lah kata. Mudah nak pergi dekat mana-mana. Katanya tok guru dia amun nak 9 orang. Maka pilihlah 9 orang. Hak ni bisa bak goni, hak ni bisa bak goni 9 orang. Maka katanya dia amun nak 9 orang. Usaha agamanya Wali Songo ni 40 tahun. 40 tahun seluruh Pulau Jawa jadi Islam. Pulau Jawa ni dulu Allahu Akbar.
Dia panggil ilmu mandraguna. Ilmu bagai pancasona, ilmu pelik-pelik saja. Orang Islam nak mari dakwah ke Pulau Jawa, 1,500 ulama mati peri-peri. Sebelum mari Wali Songo ni, mari masuk senyap. Mari masuk, kalau kita masuk Pulau lagu ni gi tu ga ita senyap. Gi tok tu big gapo dia senyap. Apa kakah tu makan orang rupanya orang Jawa dulu. Oh, popo dia ilmu popo dia makan orang. Maka habis ilmu dah kawan ni. Nak bawa mari mengajar jangan kalau bawa halus-halus ke. Kakah tu popo dia menggo sembah setan Hindu dulu. Zaman Hindu lepas pada tu Buddha. Oh, tak tahu nak buat lagu mana. Marilah seorang nama Syekh Subakir. Ni generasi Wali Songo pertama. Tengok. Nak mari tempat orang ni jangan nah. Kita tak tahu gapo dia, bagai kasar, bagai halus, bagai gapo orang tua dulu. Cukup ilmu dada. Mari tu gak habis nyob. Belawai dengan dia, benar dia. Akhir sekali mengalah lah orang-orang Jawa dan berizin sebab Islam. Tak apa, ambo izin. Tempat-tempat kita ni orang bersih. 9 orang. Dalam masa 40 tahun semua Pulau Jawa tu Islam berlaku kecuali satu pulau saja, itu Pulau Bali. Pulau Bali ni kalau orang nak kekal dalam Hindu pergi ke Pulau Bali. Hak lain semua didakwah kepada orang Wali Songo masuk Islam berlaku. 9 orang sahaja, tak perlu ramai. Orang hak hati bersih. Tengok. Tapi kalau hati tak bersih, mari sebah pun. Mari buat peramal, buat perhabis nasi air. Tak jadilah mana kata. Ni, orang ada hati bersih tenaga dia. Tengok tutup kenali ke apa dia. Orang lain pun ngajar juga tetapi dia pelik sungguh kata. Anak murid tu jadi tok guru belaka. Tengok duduk dengan dia. Duduk dengan dia tu jadi tok guru belaka. Aling setara mana pada zaman tak kenali mesti pergi singguh juga pergi pondok tak kenali pergi ambil berkat juga. Demo nak buka pondok tu aling setara mana pergi juga tak ada dengan tak kenali. Sebab apa? Tak lakuh tak kenali. Besok tak besok tu orang hati bersih. Maka katanya Nabi nak bersih ke hati pertama zikir la ilaha illallah. Paling kurang 1000. Lebih-lebih lagi kawasan jenis ujian lagu ni. Masjid jangan rasa sunyi, jangan buat sepi, tak ada baca ni Yasin malam Jumaat pun tak ada. Sini ada ni. Yasin malam Jumaat setengah orang tak sini baca. Welung. Dah lah seminggu penuh tak pernah dengar Quran. Seminggu penuh orang kampung tak pernah baca Quran. Moga dia sibuk, dia ada kerja dia. Tiba-tiba malam Jumaat nak baca Yasin punya marah dia orang. Lah ni lah ada setengah tempat sini. Dok dalam bono ayat kata nu, cerita di Amerika nu cerita ni. Bukan cerita sini lah. Ada tempat tu yang marah baca Yasin malam Jumaat. Pelik juga. Orang kampung hak tu ingatnya nak baca surah Kahfi taubat lillah tu imam pun tak ingat surah Kahfi. Hamba boleh baca tapi dekat pukul 11.30 baru habis. Dok main dok ala tergelar timbul supaya Piramli lagu tu nampak tak nampak tergelar timbul baca gapo lagu tu. Jadi orang kampung baca Yasin seminggu sekali pun ada orang marah dulu ni. Berat. Orang tua dulu ajar, ulama dulu ajar, lagu mana nak suruh kekal Islam lagi siapa lah ni? Dia buat amalan panggil. Amalan tahun kena ada, amalan bulan kena ada, amalan minggu ada. Maka antara amalan minggu baca Yasin. Mana-mana masjid, mana-mana kampung baca Yasin dengan niat supaya Allah Ta'ala turun rahmat dia, minta jauh daripada bala, minta murah rezeki, minta gapo dia. Maka baca Yasin. Kata nanya Nabi siapa dia baca Yasin, maka bersama pahala dia 10 kali khatam Al-Quran. Pas kita nak baca Quran sekali khotel tak jumpa cari umur kita berapa kali khotel tak tahu tu pun baca Quran hanya lagu tu. Maka katanya Nabi khotel baca Yasin sekali pahala 10 kali khotel Al-Quran. Ni hadis kata. Biarlah ada orang kata jodoh kau. Hamba percaya hadis. Hak Nabi sebut. Kedua, Nabi kata siapa dia baca Yasin pada mana-mana malam sebelum subuh tu hapun dosa dia. Tu. Kita baca Yasin malam Jumaat sebelum kita sembahyang subuh hari Jumaat tu. Apa dah dosa kita? Apa dia lagi kita? Nak kita ni kaki buat dosa. Kau suruh bersih tu. Hamba bersih dah tu imam. Jadi sebab tu hamba tak baca Yasin.
Moga hamba tak ada dosa dah tu kan. Nah, baca wak gapo kata. Oh, debe demo. Setara mana demo? Nabi Muhammad istighfar tiap-tiap hari 100 tunjukkan dari riwayat kata 80. Nah, rasa berdosa. Biar tak buat dosa. Ada orang ni buat dosa, rasa tak berdosa. Ni punuh kakak ni. Ada orang tu dia tak buat dosa tapi duk rasa berdosa, duk rasa salah, duduk rasa tak padan. Orang-orang tengok orang berjuru. Tak buat dosa tapi duduk rasa belok tekuk-tekuk. Apa? Allah seganyo hamba takut duduk di bumi Tuhan kurang ajar. Duduk wak meto lagu tu. Hamba ko tuai lagu ni wak meto duduk atas tuai bumi. Nabi Allah Taala kata wi tupai ya bumi takut hamba duk kubai bumi ni. Ai berat hamba ni hamba ko tuai. Orang supi jalan rebah sorang. Rebah sorang. Pak apa? Tak ada orang tolak. Pak apa? Rasa Allah seganyo malu. Orang supi kadang-kadang belunjuk kaki pun tak. Orang tanya pak apa tak belunjuk kakinya, kata Allah, belunjuk kaki bukan bahasa dia. Tu orang tinggi ni. Kita tak siapa peringkat lagu tu, kita kaki patah tekuk gitu ni. Ya tak boleh buat-buat benda lagu ni ni. Benda lagu ni kita tak boleh buat-buat. Dia akan mari satu ketika kalau kita hati dia bersih sangat, dia jadi lagu tu. Kita jangan tiru orang lagu ni. Hamba nak tiru dia Jalan pok rebah sorang. Sebab apa? Tasawuf. Tasawuf rebah sorang. Ya orang tasawuf ya rebah sebab lain. Kita buat style tasawuf jangan. Ya tak boleh buat benda lagu ni ni. Dia mari daripada hati kita. Dan dia mari gak tak usah royak. Tengah malam pukul 3 ketuk buka pintu masjid mari semaya. Tapi kalau dia tak mari rang dia, tak cakap gerak, ambil air sebeldi tak bangun lagi subuh. Dia mari rang dia tu hotu jolo tu hotu. Ya benda ni bukan lakone kita dengan Tuhan ni. Satu perasaan tu. Ni hati bersih. Katanya Imam Haddad, apabila dia Tuhan panggil kita sudah gelisah dah kita. Lah ni kita tak terima lagi panggilan dia. Kadang-kadang Tuhan duk panggil dah kita tak royak ya, tak royak lagi. Dia kita royak ya tak boleh hidup. Gelisah kita. Serah tak kena hak ni, akak tangis rasa salah, Allah malunya akak segan. Imam Haddad tu dia akak takbir raka surah. Ni mihrab. Masjid ni pun raka juga. Raka ada raka. Tapi bukan orang dulu akak takbir saja. Akak takbir Allahu akbar. Bukan yang menaung pun. Tak ada speaker yang dulu. Raka mihrab dia. Tubik sungguh Allah Maha Besar. Kita speaker bukan main, selok tak bela bunyi Allahu akbar. Tak ada uga. Tisu tak gerak. Allahu akbar, tisu tak gerak. Pas lagu mana kita? Imam tu nak kata hati kalau dia sihat setara tu kekuatan dia. Sopo enjin kalau dia sedap boleh pecup laju buk ke apa dia. Tu. Maka kita nak pecup dalam taat, dalam ibadat. Kalau duk main sakit masalah. Tubuh kalau sakit demai pun jadi neraka dah nak ibadat. Kalau hati dia sakit lagu mana? Marilah siapa dia Power Ranger mana pun, marilah hajar dewa sayap labuh. Serbai besar baku. Bukan besar baku nya pakai kipas ni. Kipas belik dengan kipas. Allahu Rabbi kipas. Supaya topi Meksiko tu. Tak dengar kata supaya dulu tu. Sebab apa? Ada masalah tu hati. Jadi Nabi pesan nak suruh hidup hati kita. Hidup dengan email lah. Lagu mana? Pertama, zikir la ilaha illallah banyak. Curi peluang. Kita nak zikir sendiri malu. Time malam Jumaat kau kita baca Yasin, lepas tu waktu tahlil sikit kita ngatik derah. Tak apalah orang tak marah. La ilaha illallah. Biar kita rasa panah dada sekali. Biar sekali. Ada orang ni segar ngatik. La ilaha illallah. Kontrol macu lagu mana? La ilaha illallah. Now. Sebut dunia derah. Sebut pitih derah. Sebut goni derah. Sebut nama Tuhan malu. Allahu Rabbi. Apa malu sebut nama Tuhan kita? Kita panggil orang rumah kita, jenak, derah panggil. Tapi sebut nama Tuhan. Kau rasa segar kau? Nipu juga. Hamba ni baca selu sebab segar dengan Tuhan. Apa? Selok tidur. Tidur. Tak ada semangat langsung nak ngatik. Putuh hangin katanya tu email. Kakak ni mari 2 3 la ilaha illallah pada mula dah. Tengok tu email tak nampak lah mana pada mula. Allah daripada muda pak tua sebut nama Tuhan tak perikat tu ya. Pas bila masuk hati nak gosok. Bagai karak hijau. Karak tebal ni. Ambil tisu lesik gini. 4 tahun setengah tak habis lagu ni dah.
Kalau karat besar dia kena bahan dengan tuku. Sungguh hamba royak. Tengok keris tu. Keris besi kita jumpa dalam tanah, perkara hijau dia kena bahan dalam api dulu. Ni zikir kelebihan dia bakar hati kita. Bukan kata bakar ngapi biasa, api zikir ni kelebihan dia. Celup dalam api merah merah, tak pakai tisu. Pakai tisu aku ni. Ni toko besar pala tu. Kelekung-kelekung barulah jadi taming sari. Orang jual 25,000. Orang jual 30,000. Keris bila? Sebab apa? Selepas dikatok besinya asal berkarat, tetapi dibakar dan dikatok, jadilah satu keris manfaat kepada orang. Maka hati pun lagu tu juga cara nak katok dia berzikir la ilaha illallah, katanya Nabi. Supaya tuku la ilaha illallah ni sebenarnya kita dah sebut ya deh. Tapi kalau orang kejam mata sungguh ni ketak kakak. Orang dulu sebut Allah sekali kah ketak kakak. Katok tu. Kalau kita kepip itu, lagu mana kepip itu? Kakak. Seminggu dah tahu. Kepip itu silap tak bela muka logak muka tengah malam dia orang tinggal dia belakang takut ke hatunya tutup ping. Nya menau ingat bunyi bel. Sebuti kapung dengar Allah bunyi terkepip itu. Hati kita dia kita katok Allahu Rabbi dia lembut, tak ada masalah lah. Hati ni dia lembut tak ya? Kita pakai baju biasa tak apa, tak ada piuh-piuh tapi hati lembut dia lagu lain. Tapi kalau hati dia kerah, boboh lah serbai besar mana, joboh labuh setara mana, tokak 14 putih pegang tak cukup so. Nampak boboh pegang kanan kiri atas belakang pun juga tokak. Oh berat kata. Kalau sahur orang boh 2 ni boh 5 sahur. Berat kata kakak ni kata. Tak bergerak apa dah. Tapi kalau hati dok kerah, tak jadi apa. Allah, hati kita kena katok. Nabi ajar cara nak katok hati, nak pelembut, nak suruh jadi bersinar, nak jadi taming sari sungguh. Maka katanya Nabi banyak sebut la ilaha illallah. Peselah sungguh-sungguh kalau boleh ada sebeh rumah kita kau kita mengatik, ajak orang buat majlis mengatik kau. Mengatik tu derah biar sungguh. Ni kita setengah tu orang muda segan nak sebut nama Tuhan. Ni sebut nama Tuhan, malu apa sebut kita. Bukan kita sebut dalam kuih, dalam apa dia apa kita. Okey panggil. Mengatik biar kocok sekali rumah. La ilaha illallah, la ilaha. Biar lagu tu. Biar sungguh ke. Ni. Tai makan nasi pecuh pinggir-pinggir. La haula wala quwata illa billah. Padalah kenyai sungguh popok kita. Tapi rohani tu ajeng kenyai. Orang dulu ngatik 3 kali ya. Allah kenyai dah ketak dah serah dada dia. Serah ketak. Sebutkan 3 kali dah. Dah hati lembut dah. Kita ni tak tahu balik sana sahur kapal peri mana tak tahu. Katok. Kelecak toko-toko. Katok naik semula. Allahu Rabbi. Nak sebut nama Tuhan. Sebab itulah orang-orang tasawuf dulu mesti ada zikir. Ingat, kita mengaji belum tentu lembut hati. Kadang-kadang ada orang mengaji tu semakin tinggi ilmu dia, semakin alim, semakin rasa sombong. Orang ni tak ada zikir tu. Apa penting berzikir ni? Supaya hati jadi lembut. Tu saja. Ngajilah gapo-gapo pun. Kalau orang tanya dia mau selawat berapa kali? Tak selawat-selawat hamba pun zikir pun duk. Tak latih hati. Kena ketuk hati kita biar jadi lembut. Dia lembut, dia comel kat Allah. Katanya Nabi, apabila hati ni dia molek, Nabi kata sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada sekepar daging. Sekepar lebih kurang besar ni katanya Nabi, sekepar dia. Apabila moleklah daging tu, maka moleklah seluruh anggota dia. Dan apabila jahatlah daging tu, maka jahatlah seluruh anggota dia. Ingatlah daging itu adalah hati. Maka sebab itulah Imam Ghazali sebut di dalam kitab Ihya dia, katanya dia kita kena jaga so ya. Tak payah jaga tangan, tak payah jaga mata, tak payah jaga lutut, tak payah jaga gapo, jaga so ya, jaga hati so ya. Sebab Nabi Muhammad kata apabila molek kakah ni, molek habis. Tak sudah cara benda lain. Tekan hak ni sungguh. Sebab tu tasawufnya tekan kakana hati. Tangan ikut mu, ambo tekan hati. Sebab apa? Apabila dia molek hati, dia kepala pengak sebenarnya. Hak jual arah tangan, hak jual arah kaki, hak jual arah mata, hak jual arah telinga adalah hati kita.
Tapi kalau dia hati jahat, berkah dengan besi ni tangan ni. Nya cari lagi, keraklah gapo dia. Ni tengok, apa ni? Arah ke sini berlaku. Maka sebab tu ahli tasawuf, dia fikirlah ke mana nak suruh hati jadi molek. Pakai ye ikut demo, lama demo hijau ni. Pakai ye lagu ni ikut demo nak pakai gapo dia. Tapi hangmu nak ambil hati demo lagu mana orang tasawuf. Tengok dakwah Wali Songo, dia tak suruh tukar pakaian, ikut demo nak pakai baju Jawa, nak pakai apa dia tak ada masalah. Tapi hati demo amun nak hati demo mana. Nyo kacuh jogok, nyo buak jogok, siapa nak murid dia tu. Dia boleh hati ke, tak ada masalah. Sebab tu orang dia. Orang panggil pikat ke, pikat hati. Pikat ni tak boleh kita guna piti. Kita bayar sejuta ke orang, nak suruh orang saya kita tak boleh. Tapi kalau dia kita pikat hati dia, tak payah free of charge, tak payah beri piti juta, tak payah. Demo tak beri makan kat hangpa, tak apa hangpa rela duduk dengan demo. Tu kena hati dah tu, tu kerja lah tu. Maka sebab tu Islam kena pikat hati dia. Hak zahir dia ni tu macam-macam ni. Kerja laut tak sopong atau lebar. Ni nak pakai serbai, pakai jubah. Lagu mak sakut di sauh tidak kau selok kita. Nak tahu-tahu cuk sakut guling. Apa ingat boleh ke you? Tua tu sendiri jadi you dah. Nya bahasa hamba di ke you pula. Pas cara bahasa lagu lain. Sebab tu Nabi dia terkekeh di hati. Demo orang ke laut. Pakai cara ke laut tak ada masalah. Gapo. Nah, hati yang monok. Amun nak so ya anggota demo katanya naik. Anak pun hati. Nah, demo orang gapo dia? Orang buat kerja ego tu. Orang begoni, orang cikgu, orang polis, orang gapo dia, tapi hati yang menok. Macam-macam ikut demo tak ada masalah tu. Demo nak kecek bahasa gapo dia? Loh gi. Tapi hati yang menok demo. Demo nak duduk mana-mana. Loh gi lah demo duduk mana-mana tapi hati yang menok. Orang tasawuf dia terkekeh di hati. Dia tak gaduh beki tubuh, beki jasad. Dah. Oh, nak beki jasad lagu mana? Ni punuh lagi. Kalau kita kat enjin, kulit enjin tu bersinar. Kulit enjin bersinar. Berdalam, kerak kerung. Pas boleh start. Jawapannya pakai kayu lah jawapannya. Tak boleh buat kerja lagu ni. Kita tak boleh buku kalau hati jahat. Maka katanya Nabi kita nak enjin dia tu molek. Body tak comel lah mana tak apa. Kalau speedboat kat body orang murah tak apa. Enjin berapa? 90. Kelecak lagu ni gigi. Belecak lagu ni gigi. Mungkin kata gini, gigi ni bu. Laju. Silat-silat naik pak atas tu. Laju. Enjin punya pukulan. Maka Nabi dia terkekeh dia enjin. Sebab tu orang lain ni kadang-kadang duk buku tu banyak. Buku tu banyak. Buku tu kat buku. Allah hak tu jadi orang panggil hak tu dia panggil cimanis. Dia buruk kat dalam. Sungguh hamba kaya. Nampak keluar segar, apa tekek bunyi cerik. Sudah. Sudah. Nampak seribet apa? Borok kat dalam dah Sudah tak ada apa. Lebih baik daripada kudih kat luar tapi tubuh kat dalam sihat. Orang kakak dalam tak ada kecil manis, darah tinggi apa dia. Tubuh keruk dah, umur 90 dah, kakak dalam molek lagi. Kawan ni tu muda, tubuh comel kat luar. Apa kecil manis ada. Darah tinggi ada, stroke ada. Kita bukan nak buku kat luar, buku kat dalam. Tu penting. Tasawuf dak cerkeh ni. Mu nak jadi gapo tak apa dulu. Mu nak hati demo. Nyok tekan, jumpa ngatok guru dia tekeh hatu so. Tekan. Akhir sekali dia pecah gak, dia lembut. Tak payah hajar dia mari balas. Dia sendiri jadi mari balas. Tak payah suruh dia taat kepada orang tua. Dia sendiri nak taat kepada orang tua. Tak payah suruh dia semaya. Hamba nak semaya sendiri dah. Ada orang tak suruh pun. Tak ada orang tak suruh. Hamba nak hati dia. Nyopolah. Dia sihat hati ke. Hak ni boleh buat benda. Kalau dia hati ni mati, marilah siapa-siapa dia cah dengan elektrik pun tak jadi apa kalau lagu ni. Cocok dengan elektrik pun tak saya mari lagi. Nampak? Tiba pun tak mari lagi. Kalau berikat lagu tu. Katanya Nabi sebut banyak la ilaha illallah. Ni sangat mujarrab ni. Biar ada kita hamba tak ada ambil zikir gapo, tak ada ambil tarekat gapo. Ni tarekat Nabi Muhammad widah. Kalau kita seru hati, kita seru apa jadi hamba rasa jadi malah lah ni Jadi semaya pun jadi korban dunia banyak rasa. Tak salah cari dunia, tetapi dia masuk pak dalam. Ni masalah dunia. Nabi Muhammad tak pernah lari kita cari dunia, kerja, cari pitih, cari gapo tak apa. Tapi yang ngalir, pitih orang letak atas tangan dia. Ada setengah tu yang ngalir masuk, pas sini dek sini. Ada orang dah salah tapak tangan ya, pitih dia tapak tangan ya.
Apabila duk tapak tangan, ia jadi mudah nak ubi kat orang. Tapi apabila dia masuk, pak tak atas ni piu, dia masuk di sini 10 ya. Tak atas tapak tangan, masuk dalam hati. Oh, ketak. Nak ubi 10 ya. Oh, ketak, nyetok. Seteruk, lebih-lebih. Seria waktu ubi. Oh, sudah. Hak ni dunia masuk pada dalam hati. Hak ni Nabi marah. Cari dunia Nabi tak marah, tapi jangan ubi masuk dalam hati. Katanya ulama sufi, kapal kalau duduk dalam laut tak ada masalah. Kapal kalau duduk atas air tak apa. Kapal laut besar mana, kalau duduk atas laut kapal kecil tak apa. Tapi kalau duduk laut besar tahu mana tak ada masalah. Manusia duduk dengan dunia, dengan kehidupan dia tak apa, kata jemaah ulama. Tetapi masalah, jangan air masuk dalam kapal. Oh, sudah. Air kalau masuk dalam kapal, besar mana kapal, tunggu masuk ya tergelar. Begitu juga dunia. Kita duduk dengan dunia setara mana tak apa, jangan dia masuk ya. Pisuh juga yang dia masuk dalam hati kita. Dia masuk bocor sikit, sudah kita. Besar mana kapal, besar mana serba, lemah kita tergelar. Dia memang tabiat manusia dah duduk dengan dunia. Tabiat manusia dah tabiat kapal duduk atas air. Hak masalah apabila air masuk ke dalam kapal. Lah. Bahkan kalau mak duduk atas kapal boleh buat guna pula, duduk atas air boleh buat guna pula. Tu. Ulama ui misal. Tu penting hati. Ngatik la ilaha illallah banyak. Nah, duduk saja la ilaha illallah. Biar tak payah pakai sebeh tak apa. Duduk kedak, duduk mana, duduk tempat kerja kita, duduk atas kapal. Orang junub boleh lagi. Monggo zikir bukan Al-Quran. Apa orang sufi pilih zikir, tak pilih Al-Quran? Al-Quran ni ada masalah, bukan ada masalah, banyak syarat dia. Nak baca kena ada. Kalau nak pergi mazhab kena ada Al-Quran, kena ada sembahyang. Kalau junub tak boleh nak mengatik dah. Kau boleh junub baca Quran? Tak boleh dah. Tapi kalau mengatik la ilaha illallah, tak apa. Time junub pun tak ada masalah, tak ada air sembahyang pun tak apa, jangan ngatik dalam jambe sudah. Ngomong dalam jambe bunyi. Sudah tak iman ni. Berat dah kata. Berat benar hati tak iman ni, bukan kau cuci lagu ni, kau cemar lagu ni, yang mengatik tempat cemar lagu tu. Punah jahannam lah kata. Ni hati. Biarlah kita siapa-siapa dia pun amal zikir la ilaha illallah. Dia mau terima dengan siapa dia? Mau terima dengan Nabi Muhammad suruh banyak sebut la ilaha illallah. Orang tua dulu ngatik 300. Malam-malam Jumaat. Ya Latifu ya Kafi. Tak dengar dah surah. Tak dengar dah lah ni. Assalamualaikum. Amin. Malam Jumaat pun tak baca Yasin. La ilaha illallah pun dah. Kadang-kadang bertahun dah tak sebut la ilaha illallah. Bila sebut la ilaha illallah? Asyhadu an la. Dalam semaya ya. Selain daripada semaya tak pernah sebut la ilaha illallah. Dah. Sebut agama dia. Ambil lepas pada semaya banyak hijab kena cari masa. Kena pisuh lah kalau kita nak sial lah. Lo ni surah-surah ni super hospital. Kalau orang sakit mari, kita kata ni bocik darah tinggi ni makan obat ni. Ambil tak saya makan. Kejung tak saya makan. Pas nak buat lagu mana? Tapi kalau dia makan sikit, mula-mula makan surah tahir sikit, makan sikit. Ni ambil obat pakai main, cekok. Mau. Klik tok rumah, tak sakut celong mari, pakai tak makan. Bila masa nak sembuh hati kita, maka la ilaha illallah pertama. Kedua, nak lembut hati ni, banyak hadir majlis ilmu. Dengar orang kecek mengenai kebesaran Allah, dan dengar orang kecek mengenai manfaatnya kalimah la ilaha illallah. Banyak biaya jari mari perasaan lagu tu. Barulah penuh Allah Ta'ala dalam dada kita, keluarlah dunia daripada dada. Kalau ada ruang kosong, ni kaedah dia. Hati kita lagu ni. Kalau ada ruang kosong, dunia akan masuk selalu. Kita kena penuh ke hati kita. Maka satu benda saja kena penuh, iaitu penuh dengan kalimah la ilaha illallah ko, penuh dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara sebut ataupun dengan cara mengaji. Maka kita dengar mengaji tauhid, dengar mengaji fiqh, dengar mengaji tasawuf. Allah hari ni rasa semangat nak zikir. Maka jodoh tu masuk dah tu. Masuk sikit tak apa dah. Hak dunia banyak lagi. Sumbat sikit. Esok dengar pula, esok dengar akhir sekali penuh hak molek, hak jahat tobik selalu. Ya tobik selalu. Ya hati ni jangan ada ruang kosong. Setan ada selalu.
Sebab itulah katanya Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Daud, kosongkan rumahku, bersihkan rumahku, supaya aku boleh duduk bersemaya di situ. Kecek kiasan ni benda ni dalam Ihya ada sebut Katanya Allah kepada Nabi Allah Daud, wahai Daud, bersihkan rumahku supaya aku boleh duduk di situ. Apa maksud dia? Rumah Tuhan, Baitullah itu adalah hati kita. Maka kalau penuh dengan dunia, penuh dengan syaitan, penuh dengan nafsu, mana Tuhan nak duduk mana dalam hati kita? Bukan kata Tuhan pergi masuk dalam hati. Kedudukan Tuhan di hati kita tu mana kalau penuh dengan dunia berlaku? Maka kata lagu mana? Katanya bersihkan, buai benda-benda hak tak pakai tu, barulah aku akan duduk dalam hati tu. Hati yang kotor dipenuhi dunia, nak buat baik tak boleh sebab Tuhan tak ada dalam tu. Maka kena bersihkan. Apabila Tuhan berada di kedudukan hati kita, maka mudahlah dengan nasihat. Ni dengan nasihat mucung dah. Nak marah aku tak bila, apa tak tahu. Mau dengar mengajar. Mucung tak nak ikut dah. Jadi hati tak benar. Dengar sedengar ada juga. Ada perasaan, ada cita-cita kau nak buat. Tak ada pun. Tahu cuk isi masa. Patut bila nak buatnya? Ada penyakit tu. Kau ni kena wi toko hok 5 tan kata pala. Kena wi sungguh. Tu sebab itulah ulama dulu antara cara dia wi zikir. Suruh zikir banyak-banyak. Lah ni orang hok keras hati ni orang malas zikir. Kita tengok masyarakat kita lah. Bila masa dia nak berzikir, kalau malam Jumaat tak ada majlis baca Yasin, tak ada. Lepas tu bulanan ko, majlis dengar maulud ko, majlis selawat ko. Ni boleh maulud. Senyap, supaya boleh lain. Supaya boleh Muharram, supaya boleh kau. Tidak boleh maulud ni. Lah, lepas tu senyap ni. Tak ada ko majlis selawat ke Nabi. Tak ada. Lepas tu lagu mana nak jadi saya ke Nabi kalau duk main lagu tu? Beratlah pok kita. Ulama dulu tinggal dah cara kepada masyarakat supaya Islam boleh kekal sampai sekarang. Wali-wali songo, ulama-ulama dulu, tok-tok kenali. Dia tahu dia akan mati. Dia akan tinggal dunia ni. Lagu mana masyarakat ni nak kekal dengan agama ni? Dia hamba tak boleh nak tukar langit. Moga hamba ada umur hamba. Maka lagu mana hamba nak tinggal generasi ni nak suruh jadi ingat kepada Allah Taala. Dia royak malam Jumaat baca Yasin lah wewe. Bulan-bulan maulud buat selawat sallallahu apa selawatlah, buat majlis selawat. Kadang-kadang Allah kalau bukan majlis maulud, kalau bukan bulan maulud, tak ada orang selawat. Tapi ada bulan maulud, pagi rumah kawan ni, petang rumah kawan ni, malam rumah kawan ni. Katanya Nabi siapa dia berselawat kepada aku sekali, Tuhan berselawat kepada dia 10 kali. Gapo dia maksud Tuhan selawat? Tuhan turunkan rahmat saya dia kita. Cutera kita rasa gak, kita selawat sekali 10 kali Tuhan saya kita. Pas kalau dalam nak gapo dia lah dalam hidup kita dia Tuhan saya gak, pitih tak ada pun hidup tenang ya. Anak-anak tak cerdik pun taat belaka, berjuruh belaka. Ni kalau dia Tuhan tak saya, tidur atas lembek harga 8,000. 8,000 beli lembek. Tak jenera. Kita dia tidur atas jemur orang tu, selok tidur, subuh pun tak bangun. Kosong telajak. Nampak sedap telajak, berkat telajak. Ni tidur atas lembek harga 8,000 tak jenera, dok main geli-geli ni. Tak berkat dah tu. Anak-anak ngaji bijak pandai. Tak tutup aurat. Tak jaga, tak hormat kat orang tua. Makan pe kuda, pe labi, pe bewok yang makan. Tua bijak dok makan kakak tu. Semaya ban pun dok. Ngaji doktor semaya ban pun dok. Goni pun dok. Allah, kenal Tuhan pun dok. Berkat lagu mana hidup. Kadang-kadang masuk dalam rumah. Rumah harga 4 juta, tapi serah panah. Tengok muka bini serah nak marah. Anak serabu, buat perangai, hok teno, nikah pun dok, anak tu pelak sungguh kata. Kok mana pula? Ada orang tu rumah biasa ya. Tolak pintu bunyi. Bunyi. Nampak nyampe hari karat kau tu no. Tapi hidup tenang.
Telik tengok muka bini teduh ya muka bini. Supaya ombok kan kalau teduh sedap ni dok main kocoh. Dok main kocoh pacero. Terbaliklah perahu dok main. Tengok muka demo serabut ambo baik ambo muka dok kedai kopi. Nampak? Tengok muka tu serap panas dah. Ni golap gapo dia ni buat dengan tangan kau dengan kaki. Ha jalan tu. Jalan dah tu. Tuhan tak sayang lah tu kalau hidup lagu tu jalan tu. Anak-anak kurang hajar dengan kita. Kita masuk dia tubik. Tak sejo pun orang tua. Kita masuk pintu depan tu, pintu belakang. Sudah. Bukan kata ayah balik cium tangan, Allah ayah penat deh, nanti kita kacai kat ayah. Tak pernah rasa. Dia kalau dia Tuhan saya, hak tu kita nak ni. Maka apabila Tuhan saya syurga, kita kena ingat kita masuk syurga ni bukan kerana amalan kita. Kita masuk syurga kerana Tuhan saya kita. Maka antara cara nak suruh Tuhan saya kita selawat ke Nabi. Selawat ke Nabi. Mayalah setara mana, zikirlah setara mana, makrifatlah setara mana pun kalau dia Tuhan tak saya tepat dia duduk dalam neraka lah kita. Tapi kalau dia Tuhan saya, kita orang biasa yang berzikir tak banyaklah mana. Ni gitu ya. Tapi Tuhan saya, sudah. Mudah gitu. Maka antara sebab untuk dapat saya Tuhan berselawat kepada Nabi dia. Nah, kita selawat kepada Nabi Muhammad Tuhan pula saya kita. Patut kalau selawat kepada Nabi Muhammad lah saya kita je ni. Dak Tuhan pula saya kita. Sebab apa? Kerana katanya Tuhan muslawat kepada kekasih hamba. Maka hamba pun suka kamu. Ke tu Nabi Muhammad ni kekasih Tuhan. Maka siapa dia puji kekasih dia, siapa dia beri salam kepada kekasih dia, maka Allah Taala pula saya kita. Supaya kita kita bawa bini kita pergi pasar. Bini kita tiba-tiba jumpa saing kita, comel bini demo. Kita pun seorang. Orang tak puji kita muka supaya nyepak ya. Tapi bini kita rezeki lagu mana tak tahu, bini comel berkali. Kabar-kabar orang duk puji bini kita. Kita pun jadi naik rang. Demo makan dah. Ambo rasa nak belanja demo hari ni. Biar demo makan pun nak sombak juga lagu mana. Ambo puji orang lain rasa suka. Puji bini kita jadi naik suka, naik seh Rabbana. Puji Nabi Muhammad, Allah Taala pula 10 kali ganda. Kita puji sekali 10 kali ganda. Pegang dua benda tu. Sebut la ilaha illallah banyak, selawat banyak. Cuma mana selawat sehari? Paling kurang 1000. Orang biasa 300 sehari. Biarlah kita siapa-siapa dia kita buat kerja gapo, jangan lupa Allah dengan Nabi kita. Kerana akhirat kita nak bergantung ni. Amalan kita belum tentu Amalan kita semaya, kita puasa, takut tak ikhlas tahu. Nyetipu setan tak tahu. Tak betul tak tahu. Siratal labi tak tahu baca orang baca siratal lazi, bahaya siratal labi. Macam takut ke mana kita amalan kita. Jangan dok pegang dengan amalan. Nabi Muhammad suruh buat ibadat bukan bergantung dengan ibadat. Katanya orang sufi dalam mata hikayat kata syirik kok kerja lagu ni. Dok pegang ke amalan kita. Orang suruh pegang tu. Tu Nabi suruh beramal bukan suruh pegang kepada amalan. Memang Nabi suruh semaya, suruh gapo tapi jangan bergantung dengan dia. Ni apabila semaya agak dok ambo agak kok semaya ambo ni ambo dak agak baca Quran ni. Dok main dok pegang lagu tu kobah hanya habis. Hon ni dipanggil sesak dalam cahaya. Duduk muka molek dah, keadaan molek dah. Apa? Tak sapa ke mana-mana. Duduk sembuh diri sendiri. Duk sembah baik kita, duk sembah Quran kita, duk sembah gapo Tuhan tak perasa. Rupa di dalam taat, rupanya dalam maksiat. Ni masalah juga ni. Jadi jangan lupa Allah dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni besar sekali. Allah Taala tertuduh tak boleh nak kata gapo dia dah. Maka kena pegang dua tu. Lagu mana cara nak pegang je? Banyak sebut la ilaha illallah, banyak selawat. Katanya Imam Abu Hasan Asy-Syadzili kata, dia kata apa dia? Kalau kamu sayang kepada diri kamu, maka kamu banyak ke sebut istighfar, astagfirullah. Kalau merasa mu sayang ke dirimu, takut dirimu ni nyobakar di api neraka, mu sayang ke dirimu, okey, banyak istighfar. Mudah-mudahan dengan istighfar kamu selamat daripada api neraka. Tapi apabila kamu rasa mu sayang ke Nabi, maka banyak-banyak berselawat.
Dan kalau kamu rasa banyak sayang kepada Allah, banyak ke bertahlil la ilaha illallah. Tiga benda tu dah. Selawat, tahlil, istighfar. Paling kurang 300 ataupun 100 kali sehari. Pukul berapa dah? Hamba tak ada jam ni. Sampai 44 dah. Isu dah. Balik sana isu dah. Jadi sempena malam ni lah hamba kecek bab zikir jadi. Kita orang biasa bukan nak jadi orang alim, bukan nak jadi tok guru, bukan nak jadi mufti. Kita nak jadi gapo, kita orang kampung sebab kita ada kerja banyak, tanggungjawab, cari petih, cari gapo. So ya kita nak jangan ada masalah kita dengan Tuhan. Jangan ada masalah. Kita buatlah kerja kita gapo dia, Tuhan pun gapo, jangan ada masalah dengan Tuhan. Biar lepas fardu ain kita lepas, semaya baik kita lepas, goni lepas tu. Hamba bukan nak jadi muqaddi mari, bukan nak jadi mufti. Ada mufti dah kan. Hamba ni kerja kelau, hamba gapo dia. Tapi semaya biar betul. Akidah biar betul, goni biar betul, beres, tak ada masalah gapo dia. Tu oi kaponya. Biar temu dengan Tuhan, hak Tuhan tanya hak kena buat, hamba alhamdulillah. Ngaji fardu ain, alhamdulillah, lepaslah cara hamba, alhamdulillah. Semaya, semaya betul. Batu lagu mana akidah betul. Bukan kata nak mengaji kitab tebal-tebal, tak payah tu kalau nak buka pondok. Kalau nak jadi ulama, kita ni mungkin nak jadi ulama gitu. Tak ada masa nak betul Quran, nak bismillah dak main bismillah bismillah tak boleh nak sebut dak main bismillah wala tung jalan belakang tu engkau dah tua payah nak mengaji dah. Tapi jangan ada masalah gitu. Kena pisah sebelum temu dengan Tuhan, biar lepas hak fardu ain. Tu saja kita orang kampung tak perlu tinggi, hamba tak perlu tinggi. Biarlah mengaji waktu dulu pun tak apa, hamba lepas ni. Sekat dok mengaji ilmu fardu ain ni alhamdulillah orang kampung lepas belaka fardu ain. Syukur. Kalau boleh pergi duduk masjid, panggil orang-orang muda pelepas fardu ain dia. Kalau lepas fardu ain enggak Allah pahala cemok mana tak tahu AJK boleh. Seorang semaya betul kerana sebab kita buat program panggil siapa-siapa dia betul orang semaya, dia semaya sampai mati, pahala boleh kita. Bukan bawa lolok ni Nabi kata lagu tu, adalu alal khairi ka fa'ilih. Orang ajar orang buat baik ni dia buat tu supaya dia buat dah. Pas kita mati, kita ajar anak kita. Kita mari balasuh. Kita rasa tua, kita ajak anak kita pula mari. Anak kita pun lepas pada kita tak ada, dia mari balasuh sebab kita ajar boleh pahala. Dia mari hari Zuhur boleh pahala. Jadi kita lagu tu. Nak tukar langit tentu dah kita setara mana sangat. Tengok tu orang tu guru tua dulu dah. Allah tak tahu pahala cuma mana. Tapi pahala paling besar sekali Nabi Muhammad. Ni hamba ngajar ni naik ke dia belakang. Dia mula-mula pencetus, pengasah kepada agama Islam. Kecek bak tauhid orang semaya kau gapo dia, semualah ni. Wali kutub, kau orang dok zikir, kau orang dok terbaik, kau orang makrifat, kau gapo semua naik atas kepala Nabi belaka pahala. Setiap detik, setiap nafas Nabi naik makam semacam tu tak boleh lawan. Tak boleh lawan kita. Kita duduk mengajar, kita mari balasuh, sehari Nabi ada belaka. Pas nak litah Nabi. Tak boleh litah dah gitu. Sebab itulah hamba nak pesan 3 benda, banyak ke sebut la ilaha illallah, banyak ke berselawat dan banyak ke istighfar. Hak cara kita lah nama ke duduk main. Bapa tak turun ke laut hari ni? Belik sebeh tekuk berau. Hamba tak suruh lagu tu nama ke hamba kata ya nak isih rabbana ya cari butis sebeh mana dia kata. Nama tak cukup yang beh wahnya beh sebeh ngati dengan wahnya hamba tak ajar lagu tu dah. Kita buat kerja cara kita. Jangan dok ganggu hidup kita. Tapi banyak ke zikir. Cari benda kecil tak kau. Ikut kita pandai ke dunia, kita pandai kira pitih, pandai tekan. Pakai kalkulator, pakai handset. Pandai lah kira zikir. Kakak banyak boleh tak nak beli. Jadi pesan 3 tu, banyak ke sebut la ilaha illallah, banyak ke selawat dan banyak ke istighfar. Mudah-mudahan kita jadi siapa-siapa dia, kita jawatan gapo-gapo pun, hidup kita diberkati Tuhan. Tuhan suka kita. Tak syarat dok atas balasuh. Kadang-kadang orang dok atas balasuh Tuhan tak suka dia. Dia dok luar pula Tuhan suka dia. Ada juga orang lagu tu. Jadi kita jangan haruh orang tu buat so benda ya.
Ada setengah tu ngajar nak suruh jadi ustaz belaka. Tak boleh lah. Kalau jadi ustaz pasal apa dia nak cari ikan? Pakat dah tunggu belaka, nak orang nak ikan belaka. Pasal apa dia nak terjun? Kena ada nelayan. Kena ada jual sayur. Ya tak boleh ganggu tugas ni. Sebab tu Nabi kata kuntu khaira ummatin. Jadilah kamu satu umat. Satu umat ni, dalam satu umat ni ada cikgu dalam tu. Ada ustaz, ada nelayan, ada orang kerja rumah batu, ada goni, ada goni. Jangan buat so kumpulan. Bukan umat ni satu kumpulan. Buat macam-macam, tak ada masalah. Dia mau nak gerak gapo pun. Katanya ulama sufi, kita akan sapa Tuhan dengan kijai kita. Bukan kata kena jadi ustaz. Dah, kita akan sapa. Kita pergi ke laut sapa. Banyak mana wali hok ke laut? Banyak mana? Hok kerja jual burger, banyak mana jadi wali? Tak syarat kata tutup kedai burger apa nak jadi wali. Siapa dia kata suruh wali kena tutup kedai burgernya? Ya kena sapa hati tu dengan Tuhan. Lagu tu. Jalan untuk sapa ke Tuhan sebanyak mana nafas makhluk Allah. Macam-macam orang sapa ke Tuhan. Lo ni kita tugas kita gapo dia? Tugas dengan cara molek, tambah zikir. Jadi mudah-mudahan kita dengar pada malam ni kita boleh amal. Biar ada perasaan nak amal ni. Biarlah tak boleh amal lagi pun, tapi biar ada perasaan ya Allah ya Tuhan, ku minta dengan Tuhan, berilah hamba kekuatan untuk amal amalan nak berzikir la ilaha illallah, nak selawat, nak istighfar kepadamu. Minta lagu tu dulu. Jangan rasa hana les orang. Insya-Allah hamba nak beli sabah. Nak pegang diri pula. Orang oyak dah suruh gantung dengan Tuhan. Lupa. Kena pegang dia. Orang supi penting nah. Pegang Tuhan tu. Gapo-gapo berlaku ko akhirat ko dunia, pegang sungguh Tuhan Allah. Kalau orang sufi hidup lagu tu, amalan dia tak cara. Dia orang beramal tapi tak pegang dengan amalan dia. Dia orang selawat tapi tak pegang selawat dia. Dia orang makrifat tak pegang dengan makrifat dia. Pegang Tuhan tu. Sebab apa? Tak ada orang boleh selamat kita daripada Tuhan kecuali Tuhan. Sungguh hamba royak. Siapa dia boleh selamat kita? Nak lagi lagu mana? Tuhan boleh selamat kita. Pas nak pegang siapa dia? Amalan kita tak boleh pegang. Pegang Allah sungguh-sungguh dalam hati kita. Bukan suruh pegang lagu ni. Sebab apa demo sekat lo ni sebab tu balas duk pegang lagu ni. Demo suruh pegang Tuhan. Bukan jalan lagu ni duk main lagu ni pegang. Hati kita tu pegang sungguh Allah Taala. Jadi amba tutuplah kuliah pada malam ni. Hak molek, hak sedap dengar itu mari daripada Allah Taala belaka. Hak buruk, hak tak sedap dengar, hak serah sakit hati itu mari daripada kelemahan hamba. Dan yang mana kedua-duanya mari daripada Allah Taala belaka. Ada soalan? Marilah soalan. Tak apa ke? Tambah soalan. Lama atas surah tak apa dah. Tak apa, muka ke laut lama mana dah. Jadi kita nak lama atas surah biar balance sikit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia pun kita nak molek, akhirat pun kita nak molek. Jadi kalau duduk ke laut berapa je? Atas surah pun ya padai je dia. Solat dengan sembahyang, apakah perbezaan dia? Hak tu dari sudut bahasa saja. Solat ni bahasa Arab, sembahyang ni bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Maksud ke apa dia? Asalnya kita ni sebelum daripada mari Islam, kita agama Buddha. Dalam Buddha ni ada Tuhan dia panggil Hyang. Kalau orang ngaji ilmu Jawa dia tahulah Hyang tu ke apa dia. Maka orang dulu apabila masuk waktu dia nak pergi sembah Tuhan nama Hyang dia panggil. Maka dia panggil sembah Hyang. Sembah Hyang ni maknanya sembah Tuhan nama Hyang. Tapi kita tak ada mikir gitu ni. Hak ni bahasa ni kita ambil terima dari bahasa orang tua kita dulu, sembahyang ni. Tak ada bahasa lain ni, bahasa Melayu ni. Bahasa Jawa apa panggil Hyang juga. Nama. Jadi maksud sembahyang ni maksud solat lah. Ada orang kata tak molek sebut sembahyang. Sebab dok pakai sembah Tuhan nu lah tumbeh Hyang. Dok juga kita tak pernah telitah niat lagu tu ni. Maksud sembahyang ni solat lah. Bahasa molek soalan macam poster dah nampak. Apa hukum main seher boleh kau tidak? Okey, main seher ni boleh kau tak? Boleh. Kalau cukup syarat dia. Syarat kita beli seher tu kita tahu seher gapo. Ni pakai beli seher. Seher gapo dia? Jual arak, jual babi. Tak boleh lah. Kena beli seher gapo dia? Syarikat dia mau jual sekut tawar, jual caklat. Tak apa seher. Untung tak apalah. Tu Islam benar ni. Seher ni tak ada masalah gapo. Hak ni tak tahu beli, tak tahu jual gapo. Biasa tengok orang main seher ke mana? Tempat jual seher. Gapo dia tak tahu.
Dia tak boleh kecek, dia bising. Ya orang jual sahih, ni orang nak jual beli jual. Naik turun, naik lah. Taing turun tu jual, taing beli naik. Dia tak boleh kecek bising. Dia kecek dengan tangan apa dia? Oh, bising kat kanak tu. Tak tahu beli, tak tahu gapo. Jual pun tak tahu gapo dia. Dia mau jual, dia mau tengok lah kau, tak tahu. Pada dia mau beli ke dia? Tak tahu. Dah dia kata beli boleh 10, beli. Tak tahu apa jual beli tak sah lah. Kena cukup syarat. Bukan kata salah jual sahih. Tapi kalau cukup syarat sah, tak ada masalah apa. Apa lebih utama bagi orang awal belajar akidah kau belajar tarekat? Sama penting belaka tu. Bukan belajar tarekat ni. Tarekat ni amalan kita. Belajar akidah ni kena belajar supaya kita mengaji. Kita mengaji ni Tuhan ni berkuasa. Nah, tu ngaji dalam bab akidah. Tarekat dia lagu mana? Hidup supaya Tuhan kuasa. Ni hidup supaya kita kuasa. Tu panggil tarekat tu. Bukan kata tarekat dia dinamo kau gapo, dia panggil di praktik ilmu kita. Tarekat ni asal praktiko ilmu tauhid sebenar. Kita dok mengaji ilmu tauhid tu habis so. Dia mau tahu dia mau bisa. Kita ratok atau lalu gua sekali, terkecing berat kau dok. Kecil berat. Tak bisa lah mana. Tu tarekat dia bukan dinamo tu sebenarnya. Maka tarekat dengan akidah ni tarekat ni praktiko kepada akidah. Supo demo nasi khabu okey arah dia gini hak tu resipi nasi khabu tak boleh makan lagi resipi baru hak luar ni hak ni baru nasi khabu betul jadi dua-dua tu yang masuk dah akidah dengan tarekat ni yang masuk dah kalulah masuk tarekat duk mengatik biasa tu hak tu lain akidah lain tarekat lain tapi kalau tarekat masuk dia praktikal akidah hak tu benda sama saja Tengok live, tengok melalui handset ataupun duduk dalam majlis ilmu. Sama pahala. Ya. Kedua-duanya dapat pahala tetapi orang hok mari hadir dalam majlis ilmu, pahala dia beza bumi dengan langit. Orang tengok di rumah, boleh pahala. Pahala ngaji. Tapi pahala ngaji hadir dalam majlis, boleh pahala masuk dalam majlis, diampun dosa. Banyak lagi beza dia bumi dengan langit. Ingat pahala kita akhirat ni bukan toho-toho beza dia dah. Tasbih sebutir. Kita timbang hak ni sama pahala. Cuma hak ni lebih pahala ke apa? Subhanallah sebutir. Syurga kawan ni lenggok tak nampak dah. Tak tahu beza. 500 tahun perjalanan. Tu setikak syurga dah. Tikah tasbih sebutir, tak cakap lenggok dah. Apa? Beza kau duk orang mari di masjid dengan orang duk dengar domo. Beza bumi langit Tapi alhamdulillah dua-dua boleh pahala. Dua-dua boleh pahala. Bukan kata kita tengok kita piramidi tak jadilah. Tengok ngajar jugalah masuk sini Masalah perempuan lah ni pakai ina di belakang tapak tangan, di tangan apa hukum dia? Ina ni hukum dia sunat Berina ini hukum dia sunat. Sunnah Nabi. Seorang sahabat nikah. Apabila nikah lepas pada subuh mari jumpa dengan Nabi, salam dengan Nabi. Nabi kata, tidak dia nikah semalam. Dia kata, ya Rasulullah, hangga nikah semalam. Apa tak pakai inanya? Rasulullah tanya, apa tak pakai inanya? Berarti Nabi suruh pakai ina, buat tanda orang ni nikah. Sebab tu ina kalau tanah haram orang anak dara tak boleh pakai. Haram apa? Dia menikah kau. Jadi orang tanya lagu tu. Orang dulu tempat kita orang Tina tak boleh pakai cicing kalau anak dara. Kalau pakai cicing berarti dia sudah ditanda orang tunai dah. Orang dulu tak sewi orang tunai atas tunai orang. Kalau hak Tina pakai cicing orang tak tanya dah tu. Dia ada orang pinai dah tu. Jadi kita tak terbolah lah. Kalau anak dara kosong tangan, tak ada gapo-gapo dia. Lah ni dalam perut lagi sumbak cicing dia. Bukan kata tubik, dalam perut tu itu dia. Jadi tak tahu beza hok mana hok tunai, hok mana tak tunai. Jadi kau pening dah pula. Jadi sunat sunat tanda orang nikah ni. Mau ijazah zikir tahlil 1000 kali dari ustaz. Ambawi secara rekah lah zikir ni, sebut la ilaha illallah 1000 kali lepas pada subuh. Sebutlah. Carilah masa mana la ilaha illallah, la ilaha illallah, latih dulu deh. Mula-mula surah berat, insya-Allah lama-lama jadi ngeng. Supaya kita lah enjin mula-mula ngok dari situ gak. Lidah kita pun mula-mula zikir la ilaha illallah. Hamba terimanya la ilaha illallah tanpa bilangan. Sebutlah la ilaha illallah. Duk saja ada masa lepas pada buah kau, bila minum air kopi,
Duk saja la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu buat pula tak apa. Kosong sikit la ilaha illallah, la ilaha illallah. Duk saja buat tak halal buat tak ada bang kecek kau buat kau pergi kau kerja kau dia duk saja la ilaha illallah sebut. Berapa bilangnya tak ada bilangnya. Nampak. Tu ambil ijazah juga sebut la ilaha illallah dengan tidak ada bilangnya. Kita guna wifi jiran hok tak ada password. Adakah dikira mencuri? Oh, kawan tu tolong bayar, kita tolong guna. Oh, jadi molek mencuri lagu tu. Jangan guna, orang lagu tu kena minta izin. Kaedah dia benda kalau dia bayar, manfaat kita pakai. Dia bayar, manfaat kita tak ambil barang. Saya tak ambil barang. Saya hasil saya. Tapi manfaat dia. Apa dia? Boleh buka internet. Manfaat dia panggil. Maka kita kena bayar, mencuri. Macam sewa lah sewa. Sewa ni kita tak beli rumah tu, tapi manfaat rumah tu untuk duduk kita beli. Jadi orang lain je bayar sewa, kita pergi duduk. Tak boleh dah. Maka orang lain bayar wifi, kita je guna. Tak boleh. Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang. Dia ikut syariat Nabi Muhammad ke syariat dia. Nabi Khidir ni khas bagi dia. Dia apabila masuk zaman Nabi Muhammad, berimeh dengan Nabi Muhammad. Namun syariat semaya kau gapo dia hamba tak tahu lagu mana dia semaya kau lagu mana tetapi apabila siapa Nabi Muhammad semua nabi-nabi pun kena ikut syariat Nabi Muhammad. Hatta Nabi Isa apabila akhir zaman turun dia akan semaya di belakang umat Nabi Muhammad, bukan jadi tu imam nak menunjuk ke dia ikut syariat Nabi Muhammad. Apabila dekat kiamat Nabi Isa turun, Imam Mahdi duduk depan, maka Imam Mahdi ni orang mengaji. Dia tahu dah Nabi Isa turun, dia nak turun lah. Mungkin Nabi Isa cakap kita duduk semaya depan Nabi Isa. Maka Nabi Isa kata duduk demo depan. Berarti Nabi Isa pun ikut syariat Nabi Muhammad. Nabi Khidir lagi-lagi lah. Apakah hukum pakai loket cicing bunga salib ke apa dia? Ada bunga bentuk salib, adakah khilaf kau ke apa dia? Gini, dia ada benda tu yang kita bukan salib tapi dia bunga berkali nampak serupa kau dengan salib kau gapo dia kau gapo hak tu tak apa, tak ada masalah. Kalau betul pak dah hak lagu ni kat salib belaka nyanyi ni surah ni kok mana pak segi hak tiga hak nampak dia hak segi habis salib kokok habis ya kita tak mengaji nama selok lah kata kalau cabai gitu jadi banyak segi tak boleh ni kata jadi salib belaka maka jangan kosak salib. Salib ni kita faham bentuk dia kau. Tapi kalau kadang orang jenis was-was lagu mana ni sepatut macam salib ni dok bunga bukan orang kosak salib pun demo sorang jadi was-was lagu tu tak ada Dok dia ada perancangan dia tu nak suruh kita pakai salib tanpa sedar. Dia rancang demo dosa lah. Hamba tak penuh niat pun hamba dosa juga. Hamba gambar bunga ya. Nah misal contohnya, dia jadi fikir bab salib pula. Ada orang sejadah pun tak boleh. Petok ni nak betul salib. Habisnya pakai katok sejadah jadi masuk luar dah tu. Ni panggil tak tahu kena duri toko kau gapo dia jadi selok lagu ni pelik. Ada Maulana tu dia kata menolak baca Yasin malam Jumaat. Orang tolak Yasin malam Jumaat bukan tolak ulama, dia tolak hadis Nabi. Nabi Muhammad ayat dah baca Yasin malam Jumaat tu diampung dosa. Ada dalam hadis. Siapa dia baca Yasin malam Jumaat sebelum subuh diampung dosa. Adalah berapa kelebihan hadis mengenai baca Yasin. Nabi Muhammad suruh baca Yasin. Nabi kata ikra'u ala mautakum. Baca Yasin kalau orang nak mati ataupun orang mati. Tiba-tiba dia bisa pada Nabi Muhammad nyalari pula. Bisa dia mu. Ni jenis kaki tak zikir belaka ni. Suruh bisa pandang ngaji saja. Ilmu jadi kohor takabur, kohor besar. Bagaimana cara nak berani tegur orang yang suka buat maksiat terai-terai? Gini hamba nak royak. Kita nak tegur orang ni bukan nak tegur saja dah. Ada orang tu asal tegur je. Jangan kita nak suruh biar kesal tu lagu mana. Ada orang mulut tak tegur tapi dia dalam hati duduk bangun tiap-tiap malam duduk doa ya Allah ya Tuhan aku berilah hati kawan ni lembut. Apa? Kawan ni jadi jauh dengan sebab doa dia. Mulut tak tegur. Ada orang tegur kau nyetok kawan tu. Tak pandai. Jadi kita nak tegur kau nak lepas tegur kau nak apa dia kita. Kita nak pikat hati dia.
Tu cara dia. Jadi berani tegur orang terang-terang yang bukan style semeh, tahu semeh? Style sentak ni. Pergi, dah mau ahli neraka, kecek. Pagi tu kau kecek lagu tu. Pas orang suka ke Islam lagu tu kau. Islam ni kasar kau kecek. Supoh kau orang kau. Mapuh orang kau. Islam ni aja. Nabi Muhammad orang katok dengan besi atas kepala. Kecek lembut-lembut lagi. Dia mau tumbuk katok dengan batu. Ni tergelar. Gotu besi, kau dah baju besi dia. Luka gigi, tak? Orang pekun dengan batu siapa dia kelik daripada Taif jalan bunyi cerik. Cerik dalam kasut dia penuh dengan darah. Apabila malaikat bukit mari nak katok orang ahli Taif tu katok dengan bukit hacul bu, dak Nabi Muhammad ada katok sekali. Bahasa tak dengar katok. Ada lagu tu? Dak. Tengok Nabi Muhammad kata lagu mana? Jangan. Ambo berharap sekalipun ayah dia tak boleh terima lagi Islam, ambo berharap ujung sulbi anak-anak dia semua Islam. Tengok Nabi Muhammad. Kalau kita, katok biar tak tinggal bakar. Kalau kita ni. Dakwah lagu tu ko. Ajar lagu tu ko. Lembut gak. Sebab tu orang kalau dengar Nabi Muhammad, Allah. Siapa malaikat bukit tu kata betul sungguhlah. Allah Ta'ala kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Betul sungguhlah kamu Muhammad rahmat sungguh kata Allah. Nabi Tuhan sebut mu ni rahmat betul sungguh kata. Setara tu boleh lagi orang pekong darah korban lagu ni. Tak apa. Sudah. Saya menazar tapi saya tak ingat nazar gapo. Sudah. Ni terbonah ni buat kerja lagu tu tak tulis. Lepas tu saya nak buat lagu mana? Saya pun tak tahu. Dia sendiri pun tak tahu. Pas tanya kita, mari setahun sekali mari kabar-kabar tanya kita lagu mana nazar tak tahu. Pas nak buat lagu mana? Nak buat lagu mana tak tahu. Dia tak tahu. Kita nak buat lagu mana? Benda tak tahu nak buat lagu mana? Gini. Patut lagu mana? Nazar tu jadi lekat lagu tu. Lekat tak tahu nak buat lagu mana? Dia kena tahu. Dia kena cari kau dia tulis kau apa. Apabila dia ingat saja, dia kena buat. Lagi mana dia tak ingat, dia kata lagu tu. Nak buat lagu mana dia tak ingat. Bolehnya tanya. Peceko ni pula. Gak pelik sungguh kata. Terasa tak tahu sungguh betul. Boleh tak puasa sunat atau ganti sekali dengan puasa nazar. Gini, puasa sunat ni ada puasa sunat boleh masuk dengan puasa wajib, puasa nazar atau puasa qada dah. Jadi khilaf ulama. Cuma kaedah dia kena sebut hak wajib dulu baru sebut hak sunat. Misalnya kita nazar esok. Contohnya kalau anak hamba luluh, hamba nazar nak puasa sehari. Maka anak kita luluh pergi esok. Kita pun kena puasa esok dah. Kita sebut puasa nazar. Saja aku puasa nazar esok hari dan puasa sunat misalnya. Kena sebut nazar dulu gitu. Adakah terbatal nazar jika kita sebut insya-Allah selepas kita sebut suatu nazar? Tak. Insya-Allah ni kecek berkat saja. Ya bukan kata nazar dia kali sebut nazar, ambon nazar nak jamu orang makan kambing. Insya-Allah lah. Kecek nazar tetap jadi. Insya-Allah tu tidak menyebabkan tak jadi nazar. Ambo free hair buat maksiat tapi hati ambo baik, tak buat jahat ke orang, pendapat ustaz. Punuh ayat. Ambo tak tutup telekung tapi ambo baik, nampak yang ambo lagu ni pakai tak tutup aurat lagu ni tapi hati ambo baik. Kita kata gini, kalau hati dia mau baik, dia mau akan dengar kata Tuhan. Tanda pertama hati dia mau tak baik, dia mau tak dengar kata Tuhan. Sekalipun dia mau baik dengan manusia, buat kebajikan, sedekah ke orang, tapi dia mau jahat dengan Allah. Nabi suruh tutup telekung. Nabi suruh gapo dia? Baik apa kata jahat dengan Allah? Sekalipun dengan manusia dok wipitis macam kita, layan baik dengan kita, kecek terketik terening tapi tak tutup aurat. Baik lagu mana? Orang tutup kata ada orang tu kata pakai telekung masuk neraka. Setara pakai telekung masuk neraka. Hak tak pakai telekung tertudahlah. Setara tu pakai telekung orang tak berani nak kecek lagi syurga neraka. Pas dia mau makan lekung rasa masuk syurga. Ajaran mana? Bagaimana orang kuat isap rokok tapi seumur pergi masjid? Apa pendapat ustaz? Orang isap rokok pergi masjid jangan campur cerita. Dia pergi masjid sokong dia. Alhamdulillah dia mau kaki masjid. Hak baik kita kena royak baik. Hak rokok masalah dia lah. Jangan campur. Pergi masjid pun isap rokok. Jangan campur cerita.
Taat, maksiat. Mudah-mudahan balasah dia tu akan tolak hak tak molek dia. Ni duduk semih lagu tu tak pergi balasah, habis maksiat belaka dua-dua. Tidak ke dosa kita. Ada mulut orang ni style lagu tu. Demo. Pergi balasah pun duk ngopak. Tak pergi balasah kau itu. Akhir sekali balasah tak pergi, ngopak duk kekal. Gini kita suruh dia buat baik semacam. Dan mungkin balasah. Hak maksiat dia tak sorongnya lah. Oh boleh. Mudah-mudahan dia jadi kehorendah. Ni mudah. Nah, busuk sekali kan? Kalau sebelah buat kebaikan, kiyah nak buat jahat lalu. Nyanyolah lagu tu. Mari mana kita nak tahu amalan kita betul ataupun sah diterima Allah Ta'ala. Betul ni kena belajar Tak boleh kita duduk bejak sedari, duduk main atas perahu, duduk main atas kalebok. Kalau atas darat ni panggil main atas kalebok. Main kita atas kalebok tiba-tiba semaya betul. Siapa dia main belajar mana tak tahu. Lepas tu betul kata mana. Betul ni kalau kita belajar nah. Jadi kena belajar cara semaya, cara ibadat, cara akidah. Betul siapa? Kena belajar. Nak tahu lagu mana? Kena belajar lah. Kalau tak belajar selagi tu tak pandai. Belajar bawa buk, belajar nanuk, belajar gapo, yo kena belajar baru tahu betul kau salah. Nah. Kalau dalam satu buah kita tu cakap. Masalah orang atas kita tidak amanah. Orang atas kita ni jenis bos kita kau gapo dia kata kecek tak serupa fikir. Kecek sedap tapi perbuatan. Lepas tu kita nak buat lagu mana? Kita nak tiru dia. Dia tidak amanah, kita nak buat tak amanah juga. Sama-sama nak terjun neraka belaka. Apa deki orang maksiat kita nak buat juga. Biarlah kata lagu mana. Jangan kita buat. Ni demo buat juga. Apa jadi? Demo malah juga, amu nak malah juga. Apa jadi lagu tu? Nak buat alasan kita. Tak lepas kita. Kita lah dia lah. Nah, cara nak mengatasi dia tu pandai-pandai kita lah. Kecek orang atas kau suku pasal. Tapi jangan buat style deki dengan maksiat lagu tu. Orang salah, amu nak buat juga. Apa yang punuh? Pas kita kata orang punuh, kita tak punuh lagu tu. Sopo tolong. Nah. Jadi itulah jawapan secara ringkasnya. Hamba berharap perkongsian ilmu yang ada sedikit tu memberi manfaat kepada orang sini. Jadi hamba minta maaf pertama hamba ni kali pertama di pula ni. Hamba kecek ni bahasa tepat hamba lah PCB ni. Takut tak serupa dengan orang perhentian ni, takut kasar budak ni kecek. Orang tua duk jekoh-jekoh nah. Jadi hamba minta maaf takut terasa hamba tidak niat lain kecuali nak suruh pok kita masuk syurga belaka. Nah, sebagaimana Nabi tu niat lagu tu juga. Gi mari semacam rumah kawan tu. Biar kawan tu serabut punya mari sebab nak niat tu saja, bukan nak mampu orang metai-metai boleh spekar nak kata kat orang kau. Nah, bukan niat lagu tu. Jadi kalau boleh sore habuk hodok atas surau malam ni jangan pergi tempat lain kecuali syurga Allah Taala. Nah, jadi dengan niat supaya Allah Taala pelihara diri kita, selamatkan diri kita daripada neraka Allah Taala. Allah Ta'ala kumpulkan kita dengan Nabi Muhammad. Allah Ta'ala beri kita kebahagiaan dunia lagi dan akhirat. Allah Ta'ala beri kepada kita isteri-isteri, anak-anak yang taat kepada kita. Kita boleh taat ke Tuhan, hidup dalam bahagia, rezeki yang luas. Dan Allah Ta'ala hibur kita dengan Nabi Muhammad dalam syurga. Dan apa sahaja yang diniatkan oleh wali kutub sekarang. Salih wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Maaf lewat ni.